Salam keluarga Malaysia, berita perdana 5 Mei 2022 bersama saya Ivan Toh dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Penerbangan pertama jemaah haji Malaysia dijadual 31 Mei ini. Khidmat guru perkhidmatan kontrak dijangka disambung 2 tahun lagi. Penerbangan pertama jemaah haji Malaysia ke Mekah dijadual 31 Mei ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad memberitahu segala persiapan bagi urusan tersebut berjalan lancar. Pihaknya juga sedang menunggu jemaah menjawab surat tawaran yang dihantar Lembaga Tabung Haji TH pada 24 April lepas. Sudah keluar 24 April. Sudah keluar dan kita sedang menunggu untuk mereka reply. Untuk yang confirm nak pergi, mereka akan buat persiapan di mana menyediakan pasport untuk pastikan vaksin mereka lengkap, semua kesihatan mereka baik. InsyaAllah program berjalan dengan baik. Dilaporkan kuota jemaah haji Malaysia adalah seramai 14,306 individu tahun ini. Jumlah jemaah yang akan menyertai penerbangan pertama dan terakhir sedang dibuat penjadualan semula oleh TH. Mengenai rayuan kuota haji pula, beliau menyatakan akan membawa surat rayuan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk diserahkan kepada Raja Salman Abdul Aziz dalam tempoh terdekat. Lembaga Tabung Haji TH menawarkan perkhidmatan bayaran dam dan korban melalui aplikasi Tijari untuk bakal jemaah haji tahun ini. Kenyataan pemangku pengarah eksekutif operasi Muhammad Amin Abdul Wahab memaklumkan bakal haji boleh membuat pembayaran dam sebelum ke Tanah Suci. Ya, pembayaran dam yang diterima ialah bagi dam haji tamatok dan dam haji kiron. Pembayaran dam ditentukan pada kadar RM590 bagi seekor kibas, manakala pembayaran korban ialah pada kadar RM955.80 untuk seekor kibas dan RM5,900 untuk seekor lembu. Pembayaran dam dan korban boleh dilaksanakan melalui aplikasi Tijari bermula Isnin ini 9 Mei atau di mana-mana pejabat TH seluruh negara. Bagaimanapun, bakal haji perlu terlebih dahulu mendaftar melalui pautan www.tijari.com.my sebelum dapat menggunakan perkhidmatan Tijari. Ya, khidmat 2,600 guru kontrak perkhidmatan COS yang akan tamat Jun depan dijangka disambung untuk tempoh 2 tahun lagi. Mempericikannya, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzi Majidin berkata, pengumuman akan dibuat dalam tempoh terdekat selepas perbincangan bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP selesai. Ada cerita-cerita yang kata nanti tak dapat gaji bulan 5 dan sebagainya. Itu tidak tepat, ya. Kita sedar keperluan untuk kita memastikan kebajikan guru-guru ini sentiasa terpelihara dan kita sedang mengambil tindakan sewajarnya. InsyaAllah everything will be good, tetapi berdasarkan peraturan sedia ada, berdasarkan tata cara sedia ada, dan pihak SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan selaku pihak berkuasa melantik akan mengikuti segala peraturan. Mengulas lanjut KPM, jelasnya sentiasa berbincang mengenai pendekatan terbaik yang boleh dilakukan kepada guru kontrak perkhidmatan itu. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan KPM juga akan memperincikan satu persatu serta tindakan yang boleh diambil mengenai isu guru bersara awal.
6,702 premis perniagaan di peringkat borong dan runcit telah diperiksa sejak pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2022 dari 26 April hingga 4 Mei. 10 kes didapati telah melanggar perundangan Nata Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 AKHAP 2011. Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Azman Adam dalam kenyataannya berkata kesalahan yang dikesan adalah melibatkan kegagalan mematuhi keperluan tanda harga dan menjual barang kawalan melebihi harga maksimum. Penguatkuasaan ke atas pelaksanaan SHMMP HRP 2022 ini akan diteruskan di seluruh negara sehingga tamat tempoh pelaksanaan pada 10 Mei. Di samping itu, penentuan harga maksimum ayam dan telur akan terus berkuat kuasa sehingga 5 Jun. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang gagal mematuhi peraturan-peraturan di bawah skim berkenaan dan mengulas mengenai keputusan kerajaan melalui KPDN-HEP untuk memanjangkan penguatkuasaan SHMMP HRP 2022 dari 26 April sehingga 10 Mei dari tarikh asal 6 Mei amat tepat kerana membolehkan seluruh keluarga Malaysia berbilang kaum meneruskan tradisi kunjung-mengunjung dan rumah terbuka dalam suasana harmoni dan selamat. Dalam tempoh 6 hari pelaksanaan OP Selamat sempena Aidilfitri menyaksikan 113 kematian akibat nahas jalan raya dicatatkan di seluruh negara. Turut dilaporkan hampir 10,000 kes kemalangan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razarudin Husin mengesahkan semalam 24 kematian akibat nahas jalan raya direkodkan. 1,455 kemalangan turut dilaporkan. Sepanjang OP Selamat yang bermula Jumaat lepas, penunggang dan pembonceng motosikal mencatat angka kematian tertinggi dengan 72 korban diikuti 30 pemandu dan penumpang kereta serta 1 kematian membabitkan pemandu van. Selangor mencatatkan jumlah kemalangan tertinggi dengan 2,160 kes diikuti Johor dengan 1,372 kes dan Perak 982 kes. 26,837 saman bagi 6 kesalahan utama dikeluarkan terhadap pengguna jalan raya pada hari ke-6 OP Selamat ke-18. Kesalahan paling tinggi adalah memotong barisan dengan 458 saman. Ya, bermula hari ini PAS sempadan kini boleh digunakan pengembara dari Malaysia dan Thailand untuk memasuki kedua-dua negara. Kelonggaran itu jelas Exco Hubungan dan Kerjasama Sempadan Perlis Ruzaini Rais diberi hasil persetujuan kerajaan Malaysia dan Thailand bagi merancangkan kembali pembangunan di kedua-dua buah negara. Pengembara atau pelancong yang ingin menggunakan PAS sempadan hanya perlu membuat permohonan dalam tempoh 24 jam sebelum perjalanan ke Thailand. Mereka yang menggunakan border pass mendapat beberapa kelonggaran yang telah diberikan. Pertama sekali untuk mereka pengembara yang daripada Malaysia yang hendak ke Thailand, kelonggaran cuma dia perlu daftar dengan aplikasi Thailand, aplikasi daripada Thailand punya aplikasi. Kemudian selepas itu pihak Thailand akan memberi kemasukan selama 3 hari lah. Bagi rakyat Thailand pula, mereka dibenar menggunakan PAS sempadan untuk masuk ke negara ini dengan syarat lengkap vaksinasi. Manakala pemegang pasport antarabangsa masih tertakluk kepada syarat sebelum ini, termasuk perlu membeli pelindungan insurans. 3 pintu Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sempadan Malaysia Thailand di Kelantan juga mula dibuka hari ini bagi tujuan komersial dan lawatan sosial. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Kelantan Azhar Abdul Hamid memaklumkan 3 pintu ICQS tersebut masing-masing Rantau Panjang, Bukit Bunga dan Pengkalan Kubur. Individu yang ingin memasuki Thailand dan Malaysia perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kedua-dua
dua negara. Semua pengembara telah boleh masuk dan keluar melalui pintu sempadan bermula pagi tadi mengikut SOP yang ditetapkan. Selain itu, antara syarat yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM termasuk pengembara dari Thailand perlu lengkap status vaksinasi dan menyediakan dokumen perjalanan yang lengkap. Dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini, 996 kes penipuan atau skam dilaporkan di Kuala Lumpur sahaja dengan nilai kerugian melebihi 43 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen dan advokasi dilaksana, trend itu dilihat terus meningkat. Apakah muslihat sindiket sehingga seseorang individu boleh terjerat? Kita ikuti laporan Sazwani Samsu. Ini berkenaan dengan cukai pendapatan kilang. Pos Malaysia, apa yang saya boleh bantu? Nak bagi tahu saya ada ruas dari anjing ke Sabah. Saya ingat yang dia cakap tu saya ada terlibat dalam pengumpulan wang haram. Sebab dia bagi saya nombor IC betul, alamat rumah saya betul, lepas tu nombor kereta saya betul. So saya yakin lah, waktu tu dia cakap pun secara macam dia dekat sebagai inspector something lah, saya tak ingat dah. Dia cakap tu memang, dia kata jangan letak telefon. Kalau awak letak telefon, saya akan keluarkan dan saya akan pergi rumah awak tangkap awak. Itu contohlah. Menyamar sebagai pegawai dari agensi seperti PDRM mahupun LHDM sebelum memaklumkan kepada mangsa akaun bank milik mereka sedang disiasat dan wang akan dibekukan. Itu antara taktik yang digunakan untuk memperdayakan mangsa menerusi panggilan telefon. Namun, adakah masyarakat maklum akan taktik terkini yang digunakan oleh sindiket jenayah Kuala Putih ini? Biasanya KWSP dia tidak menggunakan platform untuk call dan tanya akaun-akaun kita ni. Yang pernah dengar lebih kebanyakan kes-kes mahkamah dengan LHDN. Dia akan bagi situasi lah. Maknanya contohnya sama ada kita ada saman telefon polis trafik ke, lepas tu ada hutang di bank yang tak dibayar ke. Anehnya, meskipun terdapat modus operandinya hampir sama, tetapi masih ramai yang terjerat. Jenayah ini adalah dynamic. Dia akan sentiasa berubah. Modus operandi akan sentiasa berubah. Sekarang ni kita dah dengar goreng dan benar. Very rare. Tapi sekarang ni banyak online scam. So lepas ni banyak lagi MO. So sekarang ni scammer ni dah tahu dah. Ramai orang bergantung pada ruangan saya. This is the chance. This is the chance untuk dia pancing targetlah kita semua. Sedar ataupun tidak sedar, maklumat kita dah dekat public domain dah. Orang ramai diingatkan, institusi kerajaan tidak mempunyai hak untuk menyambungkan panggilan kepada institusi yang lain dalam satu panggilan yang sama. Mereka tidak akan menjalankan siasatan melalui panggilan telefon. Sekiranya mereka telefon kita pun, mereka akan suruh kita datang ke tempat mereka. Bukan akan siasat latar belakang kita, akaun kita semua dalam telefon. Itu semua adalah skema. Apabila satu-satu kes dibawa ke mahkamah dan ada berlakunya rampasan-rampasan ke atas kata si suspek, so sebenarnya mangsa boleh membuat satu permohonan kepada Tegala Pendahulu Raya mengikut Seksyen 426 CPC, buat tuntutan melalui Timbalan Pendahulu Raya kepada mahkamah yang mendengar itu supaya dipulangkan kepada itu. Taktik akan terus dipelbagaikan bagi memperdayakan seramai mungkin mangsa. Paling penting anda perlu sentiasa berwaspada dan peka akan muslihat terkini yang digunakan oleh sindiket jenayah Kuala Putih ini. Sekiranya anda menerima panggilan mencurigakan, jangan panik, jangan kongsikan maklumat perbankan anda, hentikan perbualan. Anda juga boleh melaporkan nombor tersebut ke Pusat Tindakan Penipuan CCID. Sazwani Samsu, Berita RTM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Aidilfitri kali ini kita sambut dalam suasana yang lebih meriah berbanding dengan tahun sebelumnya. Semoga Aidilfitri kali ini membawa sinar kebahagiaan kepada kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sebagai negara upper middle income dengan jumlah komposisi generasi muda dan para pelajar yang besar dalam masyarakat, kerajaan akan turut memfokuskan kepada penyediaan generasi muda yang dapat mengharungi cabaran IR 4.0 dengan memperkasa kurikulum pendidikan sekolah dan universiti dengan memperkukuhkan sistem pendidikan yang holistik serta melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kemahiran penilaian analitik berdasarkan data dan sains. Di samping itu, pengujudan dan peluang pekerjaan sememangnya menjadi agenda penting negara dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Kembali. Pengumuman kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat sebanyak 50 mata asas adalah selari dengan telahan awal pasaran. Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid yakin mesyuarat semalam telah memberi gambaran jelas hala tuju fiskal dan monetari kuasa besar ekonomi itu, sekaligus menamatkan ketidaktentuan dan spekulasi pasaran. Dan apabila berlaku ketidakpastian, kebiasaannya dalam pasar mata wang asing ini, mereka akan meminta ataupun demand currency yang dianggap sebagai safe haven, terutamanya berkaitan dengan dolar Amerika Syarikat lah. Tetapi apabila mesyuarat telah pun berlangsung dan pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat juga telah mengongsi plan ataupun timeline untuk mereka mengurangkan saiz kunci kira-kira mereka akan menaikkan kadar faedah mereka. Jadi ketidakpastian itu seharusnya dapat dikurangkan dan ini seharusnya membantu dalam meningkatkan nilai ringgit Malaysia. Rizab Persekutuan Amerika Syarikat semalam menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas bagi membendung peningkatan inflasi. Keputusan itu mengembalikan kestabilan dalam pasaran yang sebelum ini mempengaruhi nilai mata wang global termasuk ringgit. Pembekal Penjagaan Kesihatan Swasta KPJ Healthcare Berhad akan melakukan penilaian perniagaan merangkumi portfolio pelaburan domestik dan antarabangsa. Kenyataan Presiden dan Pengarah Urusan Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh memaklumkan pihaknya mengenal pasti peluang pertumbuhan baharu yang bakal memberi nilai kepada semua pemegang taruh. Transformasi digital bakal dilakukan dengan menambah baik sistem maklumat hospital dalam meningkatkan kecekapan dan kepuasan pelanggan. Akses perkhidmatan kesihatan berkualiti dapat ditingkatkan menerusi langkah pendigitalan. Syarikat juga bakal meneroka inovasi baharu termasuk dalam bidang perubatan jitu dan kesejahteraan. Strategi baharu pertumbuhan dirangka berdasarkan data diperoleh menerusi kaji selidik ke atas perniagaan sepanjang tempoh 2 tahun pandemik. Bagi merangsang penjimatan serta kecekapan operasi, penilaian turut dibuat ke atas struktur korporat dan unit perniagaan. Prestasi setiap unit akan dinilai menerusi timbang antara kos dan sumber selain inisiatif penambahbaikan ke arah pertumbuhan yang mampan. Kerajaan kita telah mengambil langkah yang berani dan tegas walaupun di luar daripada pemikiran biasa. Siapa yang membayangkan kita akan membuat vaccination kepada puluhan juta rakyat kita secara percuma sejak merdeka sampai sekarang? Belum ada lagi program vaccination sebesar yang kita lakukan untuk vaccination bagi COVID-19. Asalnya ingat, satu suntikan tak cukup, kena jadi 2. Bila 2, kata kena ada pula 3, ada booster pula lagi. Mungkin ada yang keempat dan sebagainya. Tapi pokoknya COVID bukan menua
menguasai kita. Kita mesti terus bergerak ke hadapan supaya kita tidak dikongkong oleh COVID semata-mata. Kita kena masuk ke pasar endemik. Kita kena mulakan segala kerja-kerja kita seperti biasa dalam norma baru dengan kaedah-kaedah yang baru. Kami mengalu-alukan kedatangan pelancong dari luar negara untuk kembali berkunjung ke Malaysia bermula 1 April 2022. Saya yakin kemesraan keluarga Malaysia yang kaya dengan adat serta budaya dapat mencuit hati pengunjung dari seluruh dunia untuk datang melancong. Malaysia to the Asia. Jadikan Malaysia destinasi lestari kaya budaya. Giliran bertugas sempena Aidilfitri bukan perkara asing buat pegawai serta anggota bomba dan penyelamat Malaysia JBPM walaupun lebih 5 tahun tidak pulang beraya. Ya, meski terselit perasaan sayu demi tugas dan kesiapsiagaan dengan sebarang kes kecemasan, mereka tetap komited berkhidmat untuk masyarakat. Sempena Aidilfitri ini, wartawan kami Vimala Kasturi Verasamy berkesempatan bersama-sama pegawai dan anggota JBPM Zon Hulu Selangor yang bertugas. Bila dengar takbir raya pada pagi raya tu rasa sedih lah. Sedih dan terharu tidak dapat beraya bersama keluarga. Tapi kita berkhidmat untuk masyarakat. Saya sepanjang saya duduk di Selangor ni tahun ni 4 tahun lah. Kira masuk 4 tahun lah saya tak balik beraya. Jadi perasaan sedih dengan beraya dengan orang tua tu tak ada, tapi masih ada keluarga. 2 pegawai dan 7 anggota JBPM bertugas untuk setiap shift di Lebuh Raya Utara Selatan melibatkan 2 lokasi meliputi Plaza Tol Rawang dan Persimpangan Bukit Mahkota. Bagi menghadapi sebarang kemungkinan di Lebuh Raya juga, sebuah jentera dan van EMRS sentiasa bersiap siaga. Tugas kami adalah membuat rondaan daripada masa ke semasa dan juga menerima panggilan kecemasan sekiranya ada. Kita akan terus respon ke lokasi dengan lebih pantas dan cepat selain daripada anggota-anggota yang bertugas di balai. Bagi anggota yang bertugas di balai, mereka bertugas seperti biasa. Kekuatan tetap mencukupi kerana anggota bomba yang dibenarkan bercuti hanyalah 20% daripada anggota satu-satu balai. Setakat ini, tiada insiden serius berlaku dan keadaan masih terkawal di lokasi pemantauan bagi memastikan kelancaran ops selamat. Kita beraya dengan baju raya baru sempena Hari Raya Aidilfitri, tetapi mereka kekal dengan uniform lengkap bagi menjalankan tugas. Merekalah yang menjaga keselamatan semasa kita balik dan pulang dari kampung. Jadi, hargailah pengorbanan mereka. Vimala Kasturi Verasamy, Berita RTM. Dengan ini kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kelonggaran SOP ditambah pula cuti perayaan memberi nafas lega kepada sektor perhotelan negara. Ya, pembukaan semula pintu sempadan negara turut menyaksikan industri semakin pulih dan rancak apabila kadar tempahan bilik hotel di seluruh negara meningkat. Wartawan Siti Nurul Husna Bukhari meninjau pematuhan SOP di salah sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara. Pembukaan sempadan negara sejak April lalu memperlihatkan peningkatan sebanyak 30 hingga 40% tempahan diterima pengusaha hotel. Meskipun dalam suasana endemik dan SOP baharu kini diadaptasi, namun rata-rata penginap masih mengekalkan penjagaan kendiri seperti mengenakan pelitup muka, tidak bersesak di kolam renang dan mengamalkan jarak fizikal yang selamat. Alhamdulillah kita tak ada masalah lah. Kita tengok suasana pun, kita tengok ramai yang patuhi SOP bila berada dalam bangunan, ramai yang still menggunakan mask dan juga ada penjarakan lah kan. Jadi kita rasa
kita rasa selamat lah. Tak adalah kita rasa macam mula-mula pandemik dulu kita takut nak keluar apa semua. Bagi saya masih lagi kena berjaga-jaga, tapi selesa lah. Tak adalah rasa terlalu takut ke apa kan. So SOP tu kita jagalah macam biasa. Dapat jumpa Puan Mentua pun alhamdulillah lah kan. Orang tu dapat jumpa juga kan. Walaupun raya kedua, raya pertama dengan mak belah Penang, raya kedua belah Pak Mentua kan, belah KL. Alhamdulillah lah dapat jumpa juga, sampai juga. Pengurus Kanan Operasi Kumpulan Boston Hotels and Resort, Badrul Rizal Baharudin berkata, kelonggaran yang diberikan secara tidak langsung memberi harapan dan semangat pemain industri selepas 2 tahun berdepan pandemik. Kita mengharapkan dengan kelonggaran SOP ini terdapatlah setidak-tidaknya kita akan menaikkan dari segi kadar occupancy rate kami, dari segi sudut perhotelan industri lah. Sejak 1 April 2022 ni kita ada nampak sedikit kenaikan, tapi taklah drastik. Macam saya kata dari mula, mungkin orang tidak ada rasa keyakinan lagi. Namun kita pada tahap yang demikian, kita pun buat buffet kan. Setiap hari kita melalui dengan bulan Ramadan ya, buffet Ramadan, kita kat situ ada impak yang besar. Baiklah, prosedur operasi standard yang telah pun dilonggarkan seperti yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun membuatkan seolah-olah sektor perhotelan kembali bernafas. Secara tak langsung, ia menjemput lebih ramai pengunjung untuk menginap di hotel-hotel pilihan seluruh negara. Ini adalah satu perkembangan positif yang dapat kita lihat daripada tinjauan yang kami lakukan di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur. Saya Siti Nur Husna Bukhari untuk Berita RTM. Persiapan ke Sukan Si Hanoi antara fokus edisi sukan malam ini. Ya, kita bersama dengan penyampainya Syairul Islam. Silakan. Jangan biarkan mimpi ngeri 2019 berulang. Real Madrid, King of Comeback. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan, kita mulakan dengan persiapan ke Sukan Si 2021 Hanoi. Skuad bawah 23 tahun B23 negara perlu menjadikan kegagalan edisi lalu sebagai pengajaran dalam misi membawa pulang pingat emas pada tamasya yang akan bermula 12 hingga 23 Mei ini. Kapten pasukan Ning Akif Syahira Nikmat berkata, ia wajar dijadikan peringatan buat skuad negara bagi mengelak mimpi ngeri tersingkir di peringkat awal berulang sekali lagi. Ning Akif yang beraksi pada tamasya edisi 2019 di Filipina bagaimanapun mengakui dia dan rakan sepasukannya tidak boleh sesekali memandang rendah kemampuan pihak lawan. Perancang tengah itu menjelaskan semua pemain dalam skuad B23 Harimau Melaya tidak akan mengambil mudah cabaran daripada mana-mana pasukan walaupun lawan yang ditentang itu nanti berstatus pasukan kerdil. Pada edisi 2019 di Filipina, Malaysia menamatkan saingan kumpulan di kedudukan kedua tercurut sekaligus gagal mara ke peringkat kalah mati. 2 tahun sebelum itu, skuad negara beraksi cemerlang dengan memenangi pingat perak pada edisi 2017 di Kuala Lumpur. Bagi edisi di Hanoi kali ini, Malaysia yang diundi dalam kumpulan B akan membuka kempen acara bola sepak dengan menentang jaguh Sukan Si Thailand Sabtu ini. Skuad kendalian Brad Maloney itu kemudian dijadual bertemu Laos pada 11 Mei, Singapura 14 Mei dan Kemboja pada 16 Mei bagi memburu 2 slot teratas kumpulan untuk layak ke peringkat separuh akhir. Sementara itu, skuad Harimau Melaya B23 turun menjalani sesi latihan pertama di padang latihan Palace Sport Nam Ding Province malam semalam. Mereka sebelum ini tiba di bumi Vietnam pada 11 petang hari yang sama bagi menghadapi kejohanan bola sepak lelaki Sukan Si 2021 Hanoi. Seramai 24 pemain menyertai sesi latihan berkenaan. Ketua Jurulatih Brad Maloney dijangka mengumumkan senarai akhir 20 pemain skuadnya esok sehari sebelum aksi pertama peringkat kumpulan B menentang Thailand B23 Sabtu ini.
Selepas berehat seketika sempena cuti Hari Raya Aidilfitri, saingan Liga Malaysia akhirnya kembali bersambung malam esok. Bagi jadual Liga Super, aksi ke-7 esok bakal menyaksikan pertemuan di antara Sarawak United FC dan Negeri Sembilan FC di Stadium Negeri pada 8.15 malam. Negeri Sembilan yang mengejutkan Kuala Lumpur City FC pada aksi terakhir pastinya mahu meneruskan momentum kemenangan bagi memperbaiki kedudukan mereka di tangga keempat. Sementara tuan rumah Sarawak United pula memburu kemenangan kedua selepas mengakhiri kemarau kejayaan dengan menewaskan PJ City FC 3-1. Namun, tumpuan sudah pastinya terarah kepada aksi Kedah Darul Aman KDA FC dan Melaka United FC di Stadium Darul Aman 9 malam esok. Skuad Sang Kenari yang jatuh ke tangga ketiga sudah pasti mahu bangkit selepas dimalukan Sabah 4-0. Manakala Melaka United pula akan turun dengan misi mencatat kemenangan kedua. Satu lagi perlawanan akan berlangsung pada Sabtu melibatkan KL City dengan Seri Pahang FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur 8.15 malam. Kedua-dua pasukan akan turun dengan misi bangkit mencari kemenangan selepas tewas pada aksi terakhir. KL City ketika ini di tangga ke-6 dengan 7 mata, manakala Pahang di tangga ke-9 selepas hanya mampu mencatat 1 kemenangan dalam 5 perlawanan. Saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, edisi Sukan 5 Mei 2022 berakhir di sini. Selamat Hari Raya saya ucapkan dari meja Sukan Berita RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Ini masanya untuk bersinar dengan kecemerlangan dan bersatu atas semangat kesukanan. Sepanjang 12 hari penganjuran, 11 negara Asia Tenggara kini bertumpu di Hanoi, Vietnam bagi beraksi dalam 40 jenis sukan yang dipertandingkan. Segalanya dibawakan untuk anda di TV2, saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan SEA Vietnam 2021. Kipas di dinding jatuh dan menimpa kepala pelanggan yang sedang makan. Ya, bagaimanapun insiden itu tidak menimbulkan sebarang pertengkaran antara pelanggan dan pemilik restoran. Saksikan segmen hashtag. Walaupun terkejut, pelanggan ini ternyata tenang dan tidak mengambil hati dengan kejadian yang tidak diduga itu. Pemilik restoran di China ini turut menawarkan makanan percuma namun ditolak kerana merasakan insiden itu tidak merosakkan makanan mereka juga tidak mencederakan mangsa.
Masih di China, 2 kanak-kanak menunduk tanda terima kasih kepada seekor anjing yang sedang menjaga kedai milik tuannya. Ia selepas haiwan itu tidak menyerang atau mengejar walaupun nyaris terkena bola. Tindakan sopan mereka menjadi tular di media sosial. Akibat berlaku kejam terhadap seekor gajah, seorang remaja berusia 18 tahun dipaksa melutut meminta maaf kepada haiwan terbabit. Terdahulu tular rakaman remaja itu memukul gajah menggunakan cangkuk tajam sehingga menyebabkan haiwan berkenaan hampir hilang imbangan. Tindakan tidak peri kemanusiaan itu mendapat kecaman ramai dan suspek telah dipecat dan sedang disiasat polis. Berita perdana berakhir di sini. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Ya, salam keluarga Malaysia. Kita jumpa lagi.